Penjana Kerjaya nampaknya umpama tabung ayam MIC. Dakwaan Pengerusi Persatuan Harapan India Malaysia PHIM Mani Amaran Manikam 22 Julai lalu bahawa beberapa pemimpin MIC menjadi dalang berkaitan tuntutan palsu dan penyelewengan dana Penjana Kerjaya membuka satu lagi pekong busuk kerajaan PNBN. Beliau telah menyebut beberapa nama pemimpin MIC termasuk ketua wanita parti itu yang terbabit dalam skam Penjana Kerjaya yang bernilai ratusan juta ringgit. Perkara dilaporkan telah menggantung bayaran Penjana Kerjaya sebanyak 432 juta ringgit susulan siasatan pihaknya dan Suruhanjaya Penjagaan Rasa Malaysia SPRM bahawa ada majikan yang mengemukakan tuntutan palsu dan menyeleweng dana terbabit. Pemuda Amanah Nasional memandang serius terhadap laporan skam Penjana Kerjaya bernilai ratusan juta ringgit ini. Menurut Pengarah Strategi Pemuda Amanah Nasional Amar Atan, dana yang sepatutnya membantu anak muda dan pencari pekerjaan telah diseleweng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk ahli MIC seperti yang diakui oleh Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Presiden MIC sendiri, Datuk Seri M. Saravanan. Sewajarnya Saravanan harus meletakkan jawatan atas kealpaan ini. Memandangkan skam ini berlaku bawah kementerian beliau dan ia melibatkan pemimpin partinya sendiri. Jika Saravanan terus kekal sebagai menteri, dikhawatiri akan berlaku konflik of interest dalam penyiasatan terhadap pemimpin-pemimpin MIC tersebut. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin 25 Julai. Pemuda Amanah mempersoal keikhlasan Saravanan dan kementeriannya dalam menyiasat skam Penjana Kerjaya tersebut. Ini kerana isu penyelewengan Penjana Kerjaya telah dibongkarkan pada bulan Mei 2021 oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Barat iaitu bekas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran. Sangat mengecewakan apabila kes ini mengambil masa 14 bulan untuk disiasat dan tangkapan dibuat. Ini menunjukkan Saravanan tidak ikhlas dalam menyelesaikan isu penyelewengan ini. Apakah punca kelewatan ini? Adakah Saravanan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umum? Soal Amar. Beliau berkata, jumlah bayaran yang telah dibuat oleh Perkeso kepada para majikan dan pekerja di bawah program Penjana Kerjaya sehingga hari ini adalah sebanyak 2.34 bilion ringgit. Barangkali kerugian yang dialami akibat penyelewengan adalah jauh lebih tinggi daripada jangkaan semasa, kata Amar. Justru Pemuda Amanah Nasional menggesa agar audit forensik dibuat secara menyeluruh terhadap semua program yang diperkenalkan di bawah pakej rangsangan ekonomi kerajaan BNPN ini. Ia termasuk penyiasatan ke atas program subsidi upah di mana lebih 20 bilion ringgit telah disalurkan sehingga ke hari ini. Satu Suruhanjaya Siasatan Bebas harus menyiasat isu penyelewengan dana pakej rangsangan ekonomi secara menyeluruh dan laporan harus dibentangkan di Parlimen, ujarnya. Kata Amar, rakyat Malaysia berhak mendapat siasatan dan maklum balas yang adil dan bebas. Kami menggesa kerajaan BNPN untuk melaksanakan siasatan bebas dan menyeluruh sebelum hujung tahun ini. Semua pihak yang terlibat termasuk ahli politik yang tidak bertanggungjawab harus dikenakan hukuman yang setimpal tegasnya. Sementara itu, Saravanan tidak menafikan ada dalam kalangan ahli MIC terbabit dalam tuntutan palsu berkaitan program Penjana Kerjaya. Bukan begitu senang Tuan Yang di-Pertua untuk mengawal 45,000 syarikat yang mohon Penjana Kerjaya. Dalam 40,000 ada juga terlepas pada satu atau dua, tetapi kita yang mengenal pasti. Kita yang mencari betul-betul sehingga kita dapat dan buat keputusan untuk lapor kepada SPRM tanpa mengira seperti mana saya sebut, tanpa mengira ideologi politik. Kalau tidak, kalau kita nak sweep everything under the carpet, mungkin saya arahkan Perkeso supaya jangan lapor kepada SPRM. Ini kita yang lapor. Jom Channel menyokong gesaan Pemuda Amanah Nasional memandangkan setakat ini sudah 45 individu dicekup SPRM dan sebilangan pemimpin MIC didakwa terbabit. Pemburuan terhadap suspek dilaporkan masih berjalan. Sebagaimana One Malaysia Development Berhad 1MDB dikatakan sebagai sumber dana UMNO, Penjana Kerjaya mencerminkan ciri-ciri yang sama tetapi bertuankan puak yang berbeza. Cukuplah sekali negara kita digelar kleptokrasi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.